Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah dapat kita menyambung kembali perbincangan kita menerusi surah Al-Qamar. Satu surah yang istimewa, surah yang menghimpunkan mukjizat yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah yang turut mengemukakan kisah penentangan di antara orang yang berkepentingan dengan para Nabi dan Rasul diutus sepanjang zaman. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita masih lagi membincangkan ayat-ayat yang awal. Ayat-ayat yang menggambarkan satu mukadimah yang penting kepada kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya mengambil pengajaran terhadap segala peristiwa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Sebelum ini kita pernah membacakan ayat ke-7, kita telah membacakan ayat ke-7 yang menggambarkan tentang ketakutan bagi mereka yang ingkar bila berlakunya perhimpunan Yaumul Mahsyar. Bagaimana keadaannya? Masing-masing menundukkan kepala. Kenapa? Kerana perbuatan ingkar, kemungkaran, dosa yang dilakukan sebelum lagi disabitkan, dihitung di depan Allah, masing-masing sudah pun merasa kesalahan yang dilakukan itu bakal menyebabkan hukuman yang dahsyat daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala membawakan kepada kita sekali lagi kisah Nabi Nuh, dan seperti yang telah dijelaskan, pendekatan pada kali ini agak ringkas tetapi mesej yang dibawa begitu jelas. Inilah kelebihan yang ada pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Mu'tarakul Aqran fi Ijazil Quran, menceritakan ijaz Al-Quran, antara kehebatan yang ada pada uslub Al-Quran ini, gaya bahasanya, iaitu al-ikhtisar. Kehebatan yang ada padanya al-ijaz, dia membawa makna yang cukup jelas dalam ayat yang ringkas dan padat. Jika dihurai pun, huraian tersebut merupakan huraian yang mendetailkan lagi, menjelaskan lagi supaya perkara tersebut dapat difahami dan timbul iktibar di sebalik apa yang dihimpunkan itu. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dalam ayat ke-9 Allah Subhanahu wa taala mengemukakan episod yang berlaku dalam perjuangan Nabi Nuh alaihissalam. Dan perjuangan Nabi Nuh ni merupakan perjuangan yang cukup hebat. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat ke-14, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 aman fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Maksudnya, kami telah pun mengutuskan Nuh kepada kaumnya, ditinggal bersama dengan mereka selama 1000 tahun, kurang 50. Lalu keingkaran mereka menyebabkan turunnya taufan. Ini dalam surah Al-Ankabut. Pendekatan yang dikemukakan berbeza daripada apa yang disebut dalam surah Syu'ara yang pernah kita baca sebelum ini. Dan pada kali ini kita akan lihat sentuhan-sentuhan ajaib bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dalam bentuk yang lain menerusi surah Al-Qamar ini. Firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kazzabat qablahum qaum Nuhin fakazzabu 'abdana wa qalu majnunun wazdujir. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Fafatahna abwaba as-samaa'i bima'in munhamir. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, sebelum mereka, kaum Nabi Nuh juga telah mendustakan Rasulnya, iaitu mereka mendustakan hamba kami Nabi Nuh, serta mereka menuduhnya dengan berkata dia seorang gila, dan dia telah diancam dan dihalang daripada menjalankan dakwah agamanya. Lalu dia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata, sesungguhnya aku ini dikalahkan oleh kaumku yang ingkar, oleh itu menangkanlah daku terhadap mereka.
Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan hujan yang mencurah-curah. Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air di sini, lalu bertemulah air langit dan bumi untuk melakukan satu perkara yang telah ditetapkan. Dan kami bawa Nabi Nuh berserta pengikut-pengikutnya di atas bahtera yang dibina dari kepingan, papan dan paku, yang berlayar laju dengan pemeliharaan dan penguasaan kami. Kami melakukan demikian dan menimpakan taufan sebagai balasan bagi orang yang kufur ingkar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membawakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjuangan seorang manusia yang hebat namanya Nuh alaihi salam. Nabi Nuh diutuskan selepas daripada Nabi Adam, Nabi Idris, datang Nabi Nuh. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, perjuangan nabi-nabi ini perlu kita baca selalu. Supaya apa? Di samping kita dapat ingat, dapat mengukuhkan iman, dapat memberitahu pada generasi umat Islam, inilah sebenarnya role model dalam kehidupan. Sekiranya tidak, kita akan tercari-cari satu model yang ada pada hari ini yang tampak padanya berbagai-bagai keaiban. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kadang-kala kita melihat masyarakat Nasrani lebih cenderung untuk melakukan perkara seperti ini. Digambarkan perjuangan nabi-nabi dengan bentuk buku yang colourful. Memang kita sebagai umat Islam tidak dibolehkan lukis para nabi, tetapi nak kita ambil pengajaran, pendekatan mereka kepada nak mengenalkan nabi-nabi yang diutuskan kepada mereka, kepada umat Nasrani sebelum daripada ini. Nak mengajak mereka untuk menelusuri, mendalami Bible. Kerja-kerja seperti ini merupakan satu tanggungjawab kepada umat Islam supaya mengajar generasi umat Islam supaya tidak murtad daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, berkata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan perkara ini. Perjuangan Nabi Nuh bukan sahaja merupakan perjuangan yang cukup panjang, mendapat penentangan, malahan yang cukup mencabar keimanannya. Dan juga sekalian orang Islam, iaitulah isterinya sendiri merupakan seorang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama isteri ini disebut dalam tafsir Ibn Katsir daripada riwayat Israiliyat, namanya iaitu Wahilah. Namanya Wailah. Wailah isteri pada Nabi Nuh yang bersama-sama dengan golongan yang ingkar tersebut, tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang daripada isterinya, kata Abu Bakar Al-Jazairi dalam tafsirnya. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, bahkan yang memulakan istilah majnun, junun ini, jinnah, kepada Nabi Nuh dikatakan merupakan isteri dia sendiri. Isteri dia merupakan seorang yang terkenal mengadu domba, memberitahu kepada umatnya siapakah yang masuk Islam pada hari itu. Lalu golongan yang berkuasa daripada kalangan kaumnya akan mengambil tindakan terhadap yang menyertai dakwah Nabi Nuh itu. Bayangkan, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, nanti kita akan lihat satu comparison, bandingan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim, gambaran beberapa orang perempuan, 4 orang perempuan. Yang pertama perempuan isteri pada Nabi Nuh, yang kedua isteri pada Nabi Lut, kedua-duanya merupakan ahli neraka. Yang ketiga isteri kepada Fir'aun laknatullahi alaihi, yang bernama Asia, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah sebut pada Allah, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidh zalimin. Masya-Allah, hebatnya ayat Allah. Kalau kita baca, kalau kita faham, menitikkan air mata. Bagaimana perjuangan wanita yang mulia ini, Asia, isteri kepada Fir'aun, walaupun dikatakan oleh Imam Ibn Katsir tidur bersama dengan Fir'aun, makan bersama dengan Fir'aun, keluar menziarahi rakyat jelata dengan Fir'aun, tetapi tidak menjejaskan keimanannya yang begitu-jitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga satu hari bila dia mendapat tahu kemenangan berlaku kepada anak angkatnya Musa dan juga abangnya Harun alaihi wassalam, gembira bukan kepalang sampai dia mengatakan alhamdulillah. Lalu Fir'aun telah terperanjat mendengar kenyataan itu, dipanggilnya, dihukum, dipaku tangan kakinya semua di hadapan khalayak ramai di bawah panas matahari negara Mesir. Bayangkan para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. InsyaAllah kisah ini kita akan bincangkan pada waktunya kelak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada ayat ke-10. Akhirnya fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Akhirnya selepas 950 tahun Nabi Nuh berkata pada Allah, dan Allah telah wahyukan kepada Nabi Nuh bahawa mereka tidak akan beriman sama sekali. Lalu Nabi Nuh pun mengatakan kepada Allah, cukuplah ya Allah, selepas engkau mengatakan perkara ini, aku hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Aku dan umat aku mengatakan sami'na wa ata'na, kami dah menjalankan tanggungjawab, dan kau sendiri telah mengatakan mereka tidak akan beriman, maka turunkan azab ke atas mereka. Lihat, sidang pendengar yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian,
Begitu bersungguh-sungguh dakwah yang dikerjakan oleh Nabi Nuh. Tidak pernah mengenal erti penat lelah. Itu sebab dalam ilmu pendidikan, kaunseling, kita bertanggungjawab untuk melakukan perkara tersebut sambil menantikan dengan tamaknya rahmat Allah, hidayah Allah turun kepada seseorang tanpa kita berputus asa. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, perjuangan Nabi Nuh ini akhirnya berakhir dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diturunkan bala ke atas mereka. Anni maghlubun fantasir. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau mengetahui aku sekarang memang tak mampu buat apa-apa. Sampai diriwayatkan dalam sebuah tafsir Al-Quran Zadil Masir, kata Al-Imam Ibn Jawzi, Nabi Nuh pernah dipukul sampai pengsan. Bila Nabi Nuh sedar daripada pengsannya, berkatalah Nabi Nuh, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah hidayah kepada umatku. Mereka ini tidak mengerti kepentingan bertaubat, kepentingan beribadah, kepentingan menghambakan diri kepada Engkau. Ini juga doa yang telah dibacakan oleh Nabi SAW ketika Nabi diusir, dibaling dengan batu sehingga berdarah tubuh, sehingga meleleh darah ke kaki, ke tumit Nabi dalam peristiwa di Taif. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini doa seorang Nabi yang begitu telus hatinya, begitu ikhlas perjuangannya semata-mata kerana Allah dan juga ketetapannya. Kemudian disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ke-11, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, fafatahna abwabas samaa'i bima'in munhamir. Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan hujan yang mencurah-curah. Wa fajjarnal arda 'uyunan faltaqal ma'u 'ala amrin qad qudir. Masya Allah, hebatnya ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Semuanya berakhir dengan huruf Ra. Kalau kita lihat, kehebatan ini memang tidak mampu dibuat oleh sesiapa pun dalam dunia. Dengan gaya bahasanya, dengan susunan perkataannya, dengan pemilihan perkataan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ma hadza qaul bashar. Ini memang bukan kata-kata manusia. Kalau kita mempelajari bahasa Arab, bahkan kita tak mempelajari bahasa Arab sekalipun, kita mendengar ayat Allah ini, kita rasa kagum yang cukup luar biasa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan natijah daripada doa Nabi Nuh itu, Allah SWT telah buka pintu langit. Sampai dikatakan dalam tafsir Ibn Kathir, turunnya hujan pada hari itu daripada langit selama 40 hari tanpa turun daripada awan. Artinya hujan, air turun daripada langit terus. Itulah kali pertama dan terakhir hujan turun daripada langit. Kita boleh buat teka-teki kepada anak-anak, bila agaknya hujan tidak turun daripada awan. Inilah peristiwa yang sebenarnya berlaku. Disebut dalam tafsir Ibn Kathir, pandangan disorot kepada Ibn Abbas bahawa hujan turun pada hari itu selama 40 hari tidak berhenti-henti daripada langit, direct. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam ayat ke-12, wa fajjarnal arda 'uyunan faltaqal ma'u 'ala amrin qad qudir. Dan kemudian kami pancarkan mata air dari bumi selama 40 hari juga, kata Ibn Abbas, sehingga kan dari gunung-gunung berapi sekalipun yang selama ini keluarkan api-api, keluarkan lahar-lahar, tetapi pada waktu yang ditetapkan Allah ini semuanya memancarkan, menerbitkan air yang tidak berhenti-henti. Lalu faltaqal ma'u 'ala amrin qad qudir. Bertemulah dua air itu. Air mana? Air langit dan air bumi. Sehingga kesemuanya memenuhi bumi dan ditetapkan dalam urusan yang Allah telah tetapkan itu. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, di sini jelas kepada kita bagaimana hebatnya hukuman yang telah Allah SWT turunkan untuk mereka. Keluarnya air daripada langit, terbitnya air daripada langit, turunnya daripada langit dan terbitnya daripada bumi. Berhimpun kedua-duanya untuk memenuhi bumi selama 40 hari, 80 hari. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini merupakan satu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada tolok bandingnya. Kita lihat sebenarnya menyebut tentang perkataan air ini, kita orang Islam sering kali menghadapi konflik kekurangan air. Sebenarnya ayat yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran bukanlah bertujuan untuk setakat menyebutkan peristiwa tersebut berlaku dan kita ambil pengajaran setakat itu saja. Tidak. Mengapa negara-negara yang maju mampu menyimpan air turun daripada langit dan dibezakan di antara air hujan, dikumpulkan dalam satu kontainer untuk digunakan bagi kegunaan-kegunaan yang tidak melibatkan makan minum. Contohnya untuk penggunaan di toilet, manakala air yang bersih yang difilter dengan betul itu untuk kegunaan makan, minum dan sebagainya. Kita melihat Allah SWT menyebutkan perkara seperti ini nak menjadikan kita orang berfikir dan kemudian mencari penyelesaian. Telah kita bincangkan sebelum ini kisah bagaimana
Allah Subhanahu Wa Taala membawakan tentang surah An-Naml, surah semut. Surah semut bukan setakat nak cerita semut ni tertib makhluknya, bekerja kuat, tidak potong kiu ketika berjalan, tidak itu saja. Semut mampu mengangkat beratan yang berbanan lebih berat daripada tubuhnya berapa kali ganda. Dan orang kafir mengkaji, akhirnya keluar satu kenderaan yang boleh mengangkat bebanan yang cukup berat, namanya Komatsu, namanya Caterpillar. Kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala menyebut perkara ni untuk menjadi pengajaran kepada orang yang beriman, supaya dicari penyelesaian dalam kehidupan sesuai sebagai khalifah Allah di muka bumi. InsyaAllah perkara ini akan kita bincangkan dengan lebih lanjut, bagaimana hukuman tersebut berlaku sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan, Allah memerhatikan perjalanan untuk menyelamatkan Nabi Nuh naik kapal tersebut. Apakah ini maksudkan dengan a'yunina, mata Allah? InsyaAllah perkara ini akan kita bincangkan dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.